Terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya Najibah binti Zakaria. Seterusnya, saya Siti Mutiah binti Jamaluddin akan meneruskan isu-isu perpaduan kaum di Malaysia sebelum merdeka sehingga tercetusnya kejadian yang amat tragis pada 13 Mei 1969. Seterusnya, isu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Seperti yang kita sedia maklum, di dalam Perlembagaan Persekutuan telah dibentuk dan dinyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa yang rasmi. Tetapi selepas 10 tahun merdeka, kerajaan pun mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dan dengan tujuan untuk menggugurkan daripada status bahasa tersebut, bahasa rasmi tersebut, dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa yang rasmi. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, pada 31 Ogos 1967, kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan untuk memperluaskan lagi penggunaan bahasa Melayu, dan antara kempen yang dijalankan adalah kempen Hari Bahasa Kebangsaan, Minggu Bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Okey, jadi pelaksanaan penggunaan bahasa kebangsaan ini juga telah dipelopori oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan pimpinan oleh Syed Nasir bin Ismail. Isu ini telah menjadi salah satu isu yang menyebabkan berlakunya kejadian rusuhan pada 13 Mei 1969 kerana ada masyarakat-masyarakat yang tidak berpuas hati merasakan bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi, tidak bahasa yang lain, tidak bahasa mereka ataupun bahasa Cina, bahasa India tidak termasuk di dalam bahasa yang rasmi. Jadi di situ menyebabkan jugalah berlakunya rusuhan 13 Mei 1969. Seterusnya, isu perpaduan agama dan budaya. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kaum Melayu sebahagian besarnya adalah beragama Islam. Kaum Cina beragama Buddha, Lao-Tzu, Taoism, Confucius. Dan manakala kaum India pula kebanyakannya beragama Hindu. Jadi terdapat juga masyarakat yang beragama Kristian. Jadi isu perpaduan ni dia bukanlah disebabkan semata-mata oleh agama lain, tetapi akibat sebenar adalah daripada sikap jahil terhadap agama-agama lain, sehingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama yang lain. Jadi isu ni menjadi salah satu isu yang besar jugalah, kerana apabila perasaan telah tersinggung, masyarakat lain, antara masyarakat lain dah tersinggung, maka berlakunya rusuhan tadi. Masing-masing hendak menegakkan tentang agama masing-masing tadi, sebabkan akibat sikap tadi. Sikap masyarakat yang jahil, yang tidak tahu untuk menjaga perasaan, yang tidak tahu untuk menjaga isu-isu perkauman keagamaan ini. Jadi berlakulah puncanya, menyebabkan isu inilah menjadi salah satu punca berlakunya rusuhan 13 Mei 1969. Hasil dapatan carian kami untuk isu yang terakhir untuk kami kupaskan adalah isu tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Okey, seperti kita tahu tadi, yang saya dah sebutkan tadi, masyarakat kaum Cina dan India tadi mencemburui dan tidak puas hati terhadap kelebihan yang diberikan kepada orang Melayu, dan inilah salah satu sub isu tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Okey, kita lihat kat sini, PAP secara lantang telah menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu di dalam perlembagaan. Jadi menurut Jono dalam bukunya Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di Semenanjung Malaysia, isu ini juga mencetuskan peristiwa 13 Mei. Pendeknya, apa yang boleh kita katakan,
apa yang didakwa oleh orang-orang Cina, mereka ni terjejas oleh peruntukan hak istimewa orang Melayu sebagai alat semata-mata untuk mereka berlindung. Di sebaliknya, bagi menarik perhatian dan sokongan ramai terutama menjelang pilihan raya 1964. Jadi apabila menyedari akan berbahayanya pengaruh majoriti Cina dari Singapura ini, keputusan telah diambil untuk memaksa Singapura keluar daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965. Okey, jadi kita tengok kat sini keadaan ini juga telah mematahkan semangat PAP lah untuk mencuba membela balik nasib orang-orang Cina di tanah Melayu. Jadi parti baru pun telah ditubuhkan di Malaysia untuk mengambil alih fungsi PAP sebelum ini, dan parti baru tersebut telah diberikan nama Parti Tindakan Demokratik atau singkatannya DAP. Jadi menjelangnya pilihan raya pada tahun 1969, parti DAP dan parti-parti pembangkang yang lain memainkan isu-isu yang sensitif dan isu perkauman, termasuklah membangkitkan soal-soal ketidakadilan menyebabkan perasaan tidak puas hati dan kegelisahan di antara kalangan rakyat menjadi bertambah-tambah. Jadi sebenarnya apa yang cuba dilakukan oleh parti-parti politik ini, tujuan dia adalah untuk mendapatkan kemenangan semata-mata di dalam pilihan raya, di mana mereka sampai tidak memperdulikan sentimen antara kaum yang boleh membahayakan dan menyebabkan rusuhan dan menyebabkan apa yang berlaku pada 13 Mei 1969. Okey, di sini kita lihat Keratan Akhbar pada 25 November 1969, tajuknya Hapuskan Hak Melayu. Tajuk kecilnya Janji DAP sekiranya pembangkang memenangi pilihan raya, hapuskan hak Melayu. Jadi apabila berita yang sebegini keluar, menyebabkan rasa tidak puas hati, rasa menyebabkan rusuhan yang berlaku pada 13 Mei 1969 tadi semakin kuat, semakin menjadi-jadi. Okey, jadi di situlah kita boleh katakan di sinilah salah satu isu yang paling kuat yang boleh kita katakan. Okey, itu sahaja daripada saya untuk menerangkan sambungan isu-isu yang berlaku, yang menyebabkan berlakunya rusuhan pada 13 Mei 1969. Seterusnya saya menyerahkan kepada rakan saya Wan Anis Kharini binti Abdullah untuk menerangkan kesan-kesan selepas berlakunya rusuhan 13 Mei 1969 ini. Terima kasih.